Dan berikut kita ikuti paparan utama malam ini. Keuntungan bersih Petronas merosot 91%. Jawatan kuasa khas ditubuh Perkemas Perancangan Universiti dan Kehendak Pasaran. Potensi besar peluas kerjasama Malaysia-UK dalam bidang keselamatan. Keuntungan bersih Petroleum Nasional Berhad Petronas jatuh 91% menjadi 1.4 bilion ringgit bagi suku ketiga 2015 berbanding 15 bilion ringgit yang dicatatkan suku sama tahun lalu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Wan Zulkifli Wan Arifin berkata angka tersebut mencerminkan impak kelemahan harga minyak dunia sekitar $50 Amerika setong pada suku ketiga tahun ini berbanding $62 Amerika setong sebelumnya. Pada tempoh dikaji, Petronas meraih pendapatan berjumlah 60.1 bilion ringgit, penyusutan 25% berbanding 80.4 bilion ringgit tahun lalu. Ini menjadikan pendapatan Petronas untuk 9 bulan pertama 2015 berjumlah 188 bilion ringgit berbanding 250 bilion ringgit sebelumnya. Meskipun harga minyak rendah, Petronas kekal berdaya tahan disokong aktiviti perniagaan hiliran. Environment continues to be challenging, particularly for the upstream business segment. Despite this, we continue to increase production and achieve growth via deliberate allocation of resources. Advantages of being an integrated oil and gas company continues to be seen for Petronas, with downstream business performing well on the back of strong operational performance and improved margins. Beliau bercakap demikian pada majlis pengumuman keputusan kewangan Petronas suku ketiga di Ibu Negara. Pada sidang media sama, Datuk Wan Zulkifli maklumkan bayaran dividen Petronas kepada kerajaan telah dipersetujui pada 16 bilion ringgit tahun depan. Jumlah dividen tersebut merupakan pengurangan 10 bilion ringgit berbanding 26 bilion yang dibuat untuk tahun ini. The commitment on dividends is essentially based on the performance of this year. So what we decide to pay next year is based on performance of this year. It has always been that way. But for your information, we are planning for a $48 Brent in our next year's plans and budget. And the government is also using the same. Tambah beliau, prospek sektor minyak dan gas yang masih tidak menentu memerlukan syarikat lebih berdisiplin dalam urusan tunai dan kecekapan operasi dalaman. Bagaimanapun, Petronas tidak merancang mengurangkan jumlah kaki tangan tetapnya setakat ini meskipun lebih 200,000 pekerja industri terjejas di peringkat global ekoran kejatuhan harga minyak mentah. Sebaliknya, syarikat akan melaksanakan inisiatif penempatan semula tenaga kerja di kesemua bahagian perniagaan kumpulan terutama aktiviti hiliran. Bagi memastikan kehendak pasaran kerja dipenuhi, sebuah jawatankuasa khas dibentuk dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Usaha itu juga sebagai langkah meningkatkan hubungan antara pihak universiti dan industri ke arah melahirkan graduan berkemahiran. Perdana Menteri menjelaskan jawatankuasa berkenaan akan dipengerusikan bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusuf. Program yang dilaksanakan perlu didasarkan kepada dua aspek, iaitu perancangan universiti dan kehendak pasaran. Jadi dengan ini, bila ada academia industry collaboration, kita akan dapat mewujudkan satu bentuk kurikulum di universiti
yang demand driven. It's not faculty driven. It's not looking inward. It must be based on what the market wants and what the nation needs. Dan inilah menjadi trust kepada our national higher education. Datuk Seri Najib mengadakan perjumpaan khas bersama peserta-peserta skim latihan 1 Malaysia SL1M di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Perjumpaan disertai hampir 1,000 peserta SL1M yang sedang menjalani latihan di syarikat berkaitan kerajaan GLC seluruh negara. Sehingga kini SL1M berjaya membantu hampir 70,000 graduan untuk mendapatkan pekerjaan serta lebih berdaya saing mengikut keperluan semasa industri. SL1M akan melatih seramai 15,000 peserta lagi pada tahun depan. Malaysia dan United Kingdom memiliki potensi yang besar menjalin kerjasama dua hala yang lebih erat dalam bidang keselamatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia terutamanya menerusi soal pencegahan aktiviti jenayah rentas sempadan dan kegiatan cegah keganasan. Kami mengadakan perbincangan bersama dengan Theresa May apabila beliau telah melihat terdapat potensi yang cukup besar bagi pihak Malaysia untuk bekerjasama dengan lebih erat serta memperkukuhkan perjanjian yang sedia ada antara Malaysia dan United Kingdom dalam aspek-aspek keselamatan. Tambah beliau, anggota polis Malaysia juga akan dihantar untuk menjalani latihan dalam bidang baharu atau bidang yang perlu dipertingkatkan kemahiran di United Kingdom. Ia akan menumpukan pada bidang teknikal dalam pengendalian aset dari segi pemantauan dan maklumat. Perkara berkenaan dicapai hasil pertemuannya dengan Menteri Dalam Negeri UK, Theresa May, petang semalam. Dalam pada itu, sebagai persediaan pelaksanaan sistem saringan analisis data bagi kemasukan penumpang melalui jalan udara ke dalam negara, Malaysia meninjau penggunaan sistem serupa oleh United Kingdom di National Border Tracking Centre NBTC Manchester. Pengalaman UK mengendalikan sistem analisis data maklumat awal penumpang dan rekod nama penumpang dipelajari sebelum Malaysia sendiri memperkenalkan sistem saringannya yang dikenali sebagai Sistem Saringan Awal Penumpang APSS. Inilah yang penting untuk dilakukan oleh pihak Malaysia kerana kita mempunyai sistem yang harus dikemaskinikan mengikut kehendak piawaian antarabangsa kerana kolaborasi tidak bermakna jika sistem yang digunakan oleh Malaysia tidak menyamai dengan sistem yang digunakan oleh negara-negara sahabat yang telah mengadakan perjanjian dari segi saringan keselamatan terhadap penumpang yang dipanggil sebagai inbound passengers ke negara kita. Sehingga kini, MBTC telah memproses 427 juta data maklumat awal penumpang dan 55 juta data rekod nama penumpang untuk penumpang jalan udara yang masuk dan keluar dari UK. Pengenalan dan pelaksanaan sistem saringan APSS itu juga menjadi prasyarat kepada Malaysia untuk mengikuti program pengecualian visa VWP dari Amerika Syarikat nanti yang akan membolehkan rakyat Malaysia membuat perjalanan ke Amerika Syarikat tanpa visa. APSS yang menghubungkan data dengan Jabatan Penerbangan Awam dan syarikat-syarikat penerbangan akan dilaksanakan seberapa segera selepas Malaysia menandatangani perjanjian pencegahan dan pembantrasan jenayah berat PCSC dengan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. PCSC dijadualkan ditandatangani antara Malaysia dan Amerika Syarikat apabila Presiden Barack Obama melawat Malaysia semasa sidang kemuncak ASEAN yang dijadualkan berlangsung pada minggu ketiga bulan ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengalu-alukan kritikan bersifat membina tetapi bukan pandangan ekstrim yang mahukan institusi itu dihapuskan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata kewujudan JAKIM sebenarnya telah menyumbang kepada perkembangan Islam yang positif di negara ini.
Beliau bagaimanapun tidak menafikan JAKIM perlu menerima kritikan untuk memperbaiki kelemahan bagi meningkatkan perkhidmatannya kepada masyarakat. This embedded values of moderation, tolerance. Kita tak pernah bersifat defensif apabila kita dikritik. Tetapi bagi saya pandangan supaya memansuhkan itu mungkin agak ekstrim, dan saya kira yang itu yang bukan saja itu, kalau benarlah apa yang dilaporkan dalam portal ini pun tak boleh percaya juga. Kalau benar apa itu, kalau seolah-olah nak kembalikan Malaysia ke zaman yang saya anggap sebagai zaman jahiliah dulu. Datuk Dr. Ashraf mengulas laporan yang memetik kenyataan anak sulung bekas timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, Taufik Tun Ismail, yang mahu JAKIM dimansuhkan kerana dilihat seolah-olah mencampuri kehidupan peribadi rakyat negara ini. Terdahulu beliau merasmikan persidangan Komuniti ASEAN bertemakan Ketamadunan Islam dalam Komuniti ASEAN, Cabaran dan Harapan di Bangi Selangor. Seramai 152 pengamal media dan ejen pelancongan daripada 17 buah negara menyertai Majlis Rumah Terbuka di Pavali yang berlangsung malam ini di Padang Awam, Kulim, Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukristum Mahathir antara tetamu kehormat yang hadir pada malam ini. Dan bagi mendapatkan gambaran perkembangan acara tersebut, kita berlintas langsung bersama rakan saya, Syahril Sarafuddin di lokasi ketika ini. Syahril, jika boleh kongsikan kemeriahan di sana. Ivan, Hazel, saya suka betul lah buat di dataran Kulim, Kedah ini untuk Rumah Terbuka Malaysia di Pavali 2015 peringkat kebangsaan ini. Hujan kat sini turun renyai-renyai pada petang tadi sampai sekarang. Tapi bila saya jumpa penduduk kat sini, dia kata hujan tu nombor 10. Nombor 1 wajib datang untuk sama-sama meraihkan Rumah Terbuka Malaysia di Pavali pada tahun ini. Jadi anda boleh saksikanlah, memang ramai, penuh, kerana mereka pada ketika ini nak nantikan ketibaan Perdana Menteri yang akan tiba bila-bila masa sahaja dari sekarang. Dan inilah dia antara wajah-wajah semua yang sedang bersiap sedia ni. Mereka nak buat apa? Ada seorang tetamu khas akan bercerita dengan kita. Kita nak bersama dengan Datuk Mas Ermiati Samsudin, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Terima kasih Datuk sudah bersama kami. Sama-sama, apa khabar? Alhamdulillah. Datuk, itulah dia. Datuk tengok ni, bersari hari ni. Hari ni sebab ini yang dia orang paksa saya suruh pakai. Tak adalah mengikut tema. Menyambut, kita nak memeriahkan lagi. Jadi kita sama-sama, kalau orang Indah boleh pakai baju kurung, apa salahnya kita pakai sari? Apa salahnya? Tadi saya kongsi mengenai ini ramai belakang ni nak buat apa ni Datuk? Kongsi sikit. Hari ni kita bersama dengan orang Kedah, orang Kulim dan juga ada juga daripada Pening. Untuk sama-sama untuk membuat meruku, dan saya difahamkan lebih daripada 450 orang malam ini saja untuk membuat meruku beramai-ramai. Jadi saya sungguh teruja apabila, walaupun yang ni bukan pasal perut Syarif, yang ini adalah hujan. Walaupun hujan tapi semangat orang Kedah. Saya amat teruja dan amat gembira apabila melihat sambutan yang begitu hebat di Kedah ini. Alhamdulillah. Datuk, kongsi sikit Datuk. Hari ini katanya kita memang secara langsung pukul 9 malam ni. Acara-acara persembahan hebat, makanan percuma katanya hebat betul Datuk. Okey, alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama dengan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib bersama isteri, dan yang amat berhormat Menteri Besar di Kedah dan isteri, dan juga Datuk Seri Subramaniam untuk bersama-sama menyambut Majlis Rumah Terbuka Malaysia yang diadakan buat pertama kalinya di dataran Kulim, Kedah. Dan ini bukannya kali pertama, tetapi banyak lagi acara-acara ataupun majlis rumah terbuka selain daripada majlis rumah terbuka Aidilfitri, majlis rumah terbuka Christmas, Tahun Baru Cina, Gawai, Kaamatan dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa dengan apabila diadakan sambutan di Pavali ini, kita melihat bahawa dengan pengisian yang dibuat dengan ramai, walaupun di Pavali tetapi ramai pelbagai kaum berbilang masa ini yang cantiknya Malaysia. Dan pengisian selain daripada ada majlis perasmian, ada juga persembahan yang akan dilakukan selepas pukul 10.30 dengan ramai lagi artis, antaranya David Arumugam. Datuk David ada. Kita sebut sikit-sikit lah sebab mereka akan tengok nanti. Cumanya kita tahu MRTM Majlis Rumah Terbuka di Pavali Malaysia, Susan dah sebut, ini adalah salah satu daripada kalender MyFest 2015, dan saya dimaklumkan 200 pengamal media asing datang ke sini. Ini maksudnya nak tunjuk pada negara
luar lah tu Betul, sebab kita ingin menunjukkan kepada negara luar bahawa negara kita ini berbilang kaum, berbagai bangsa, tetapi kita masih hidup dengan aman dan makmur, dan juga berbilang budaya itu yang mencantikkan lagi pengalaman apabila mereka berada di Malaysia, dan dapat mereka juga bertukar-tukar bagaimana cara orang India menyambut Deepavali di Malaysia dengan acara yang macam-macam lagi Dan malam ni ada 15 gerai makanan macam-macam. Semua ada tosai, semua ada. Ada. Tak habis lagi Belum lagi. Okey, kita jemput ni orang Kedah, orang Penang, yang mana lagi? Yang ada rumah tu mai ramai-ramai. Ada makanan banyak lagi, Datuk, sila. Okey, saya nak jemput semua yang berdekatan, kalau boleh yang Kedah datang sini ramai-ramai. Kita akan bermula pada pukul 9 malam ini, dan saya minta juga kalau yang ada yang kalau tak dapat turut serta boleh ikut di RTM secara langsung bermula pada 9 malam. Kalau nak main jangan lupa bawa payung Tak payah bawa payung pun okey, tak payah bawa payung. Saya pun tak berpayung. Okay. Baik, Datuk, terima kasih banyak sebelum kami. Okey, baik. Datuk, PM dijangka dalam setengah jam lagi kot Okey, terima kasih Datuk InsyaAllah ini dia gambaran yang dapat saya kongsikan kemeriahannya sempena Rumah Terbuka Malaysia Deepavali 2015. InsyaAllah kita jumpa jam 9 malam nanti sejurus selepas berita nasional bersama saya dan rakan tugas Isyatuh. Jadi jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita jumpa lebih kurang 45 minit saja lagi. Kembali bersama Hazel dan juga Ivan untuk banyak lagi perkembangan terkini di studio. Silakan. Tidak sampai 24 jam penduduk di beberapa buah kampung di Baling, Kedah membersihkan rumah mereka akibat banjir. Mereka sekali lagi diuji apabila berdepan gelombang kedua banjir petang semalam. Ia berpunca daripada hujan lebat di beberapa kawasan di daerah berkenaan. Tinjauan di Kampung Haji Abbas mendapati beberapa buah rumah penduduk kelihatan ditenggelami air sedalam 0.5 hingga 1 meter. Hujan lebat selama 2 jam di bahagian hulu di Mukim Siong menyebabkan aliran air yang deras turun ke bahagian hilir dan menenggelamkan sebahagian rumah penduduk yang tinggal di tepi sungai dan kawasan rendah. Yang kedua kemarin dulu ni sama sekali je. Elok suruh naik lain. Nombor 1 kat dalam. Ni nombor 2. Dalam. Malam dalam siap masa awal tu saya tengok duduk sebab ayat duduk sebab naik dah tak. Naik dalam pukul 3 tu, pukul 3 pukul 4 tu. Lepas tu apa duduk atas jalan juga macam mana? Tak, saya tak lari mana pun, duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Tunggu tengok yang tu. Kalau lepas suruh pindah kalau besar lah, suruh pindah. Saya pindah. Agaklah barang tu kita tak simpan lagi lah sebab kita nak tunggu tengok cuaca kita di sini ni tak menentu. Jadi siap sedia lah kalau ada hujan pula siap sedia. Siap sedia lah barang semua kat atas. Angkat panel di atas. Takut kan kalau dia naik kan? Naik tu yang besar sekali tu. Yang tu buat lah. Kita padang ni pun sapu kepala lah. Masa main balik-balik tu nak pergi ke jalan tu. Jalan besar tu. Duduk sekat ni lah. Naik dulu sana tidak atas jalan tu. Sementara itu, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Baling, Samsul Izrin Ishak berkata pihaknya akan terus memantau keadaan mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan. Siap saga untuk menunggu bantuan dengan rakan-rakan agensi penyelamat dan agensi kerajaan di daerah Baling. Dan juga kita mendapat sokongan yang padu daripada pejabat ahli parlimen, bawah Yang Berhormat Datuk Seri Aziz Rahim yang memberi kerjasama yang baik. Bantuan turut disalurkan meliputi tikar, selimut dan keperluan makanan kepada penduduk dengan dibantu agensi-agensi lain. Sultan Kelantan Sultan Muhammad Keempat berharap Sultan Muhammad Kelima berharap semua pihak berada dalam siap sedia bagi menghadapi kemungkinan berlaku banjir di negeri itu pada musim tengkujuh tahun ini. Baginda bertitah perancangan perlu diatur agar tidak berlaku perkara di luar jangkaan, kejutan dan kecemasan akibat bencana alam tersebut. Sultan Kelantan dalam pada itu turut menyuarakan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan kerana menyenaraikan beberapa projek mega yang bakal membawa Kelantan lebih maju dari segi sosioekonomi rakyat negeri itu. Terima kasih kepada pihak unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri kerana telah memberi kerjasama yang baik dalam menyenaraikan projek-projek di negeri ini di dalam rancangan Malaysia ke-11, dan sekali lagi kita berharap ianya akan menjadi kenyataan.
Baginda bertitah pada istiadat pengurniaan kehormatan negeri Kelantan sempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-46 di Istana Balai Besar di Kota Baru. Pada istiadat tersebut, Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Ahmad Nik Abdullah mengetahui senarai 582 penerima darjah kebesaran, bintang, pingat, surat kepujian daripada Sultan Muhammad kelima. Baginda juga merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh jentera kerajaan persekutuan dan negeri serta badan-badan bukan kerajaan NGO di atas kerjasama dan komitmen dalam memastikan kebajikan rakyat yang ditimpa musibah banjir tahun lepas terjamin. Baginda juga bertitah projek hidroelektrik yang akan dibina di kawasan Nenggiri di Gua Musang oleh Tenaga Nasional Berhad dan beberapa lagi projek hidro yang bakal dibina di kawasan lain amat perlu bagi menyelamatkan negeri ini daripada banjir yang dahsyat mengakibatkan kemusnahan harta benda, tanaman dan mengorbankan nyawa. Kerajaan Negeri Pahang dalam pada itu akan mengeluarkan amaran banjir 3 hari lebih awal sebelum bencana itu dirama berlaku bagi membolehkan penduduk membuat persiapan sewajarnya untuk berpindah. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Safian Ismail berkata perkara itu dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Meteorologi dan Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri menggunakan teknologi moden yang boleh memberi ramalan agak tepat berhubung bencana alam itu. Kita mendapat kerjasama daripada Jabatan Meteorologi sama dengan Jabatan Pengairan dan Saliran. Dia orang mampu untuk memberi kita ramalan yang tepat, agak tepat 3 hari sebelum berlaku. Jadi apabila banjir nak berlaku tu, hujan lebat berlaku tu, kita akan boleh membuat persiapan yang sewajarnya 3 hari sebelum. Dan dalam tempoh 3 hari itu kita akan cuba memaklumkan kepada semua penduduk yang terlibat dengan kawasan-kawasan yang banjir. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana negeri Pahang kali ketiga di UTC Kuantan Pahang. Beliau berkata kerajaan negeri menjangkakan banjir tahun ini tidak seteruk tahun lalu dan hujan di kawasan pesisiran pantai seperti Kuantan, Pekan dan Rompin dijangka bermula Disember. Manakala daerah lain dijangka mula mengalami hujan pada Januari 2016. Berhubung persiapan banjir, beliau memaklumkan operasi penghantaran makanan ke kesemua 105 pangkalan hadapan telah siap dilakukan. Dan jumlah keseluruhan pusat pemindahan banjir di Pahang ialah 657, memuatkan 140,000 mangsa. Semua agensi terlibat juga akan mengadakan latihan simulasi banjir di Sungai Lembing pada 17 November ini. Beliau turut memaklumkan kerajaan negeri akan membuka pusat kawalan operasi banjir PKOB di setiap daerah, manakala PKOB negeri akan berpusat di bangunan UTC Kuantan. Secara keseluruhannya, kerajaan negeri berpuas hati dengan semua persiapan yang dibuat dan memberi jaminan persiapan itu juga mengambil kira kebimbangan penduduk yang tinggal berhampiran kawasan perlombongan bauksit. Baik, Nasional 8 kami teruskan dengan perkembangan yang baru saja kami terima ini. Satu kejadian tanah runtuh berlaku di kilometer 52.4 Lentang Bukit Tinggi di Lebuhraya Kuala Lumpur, Karak. Menurut maklumat dari laman Twitter, Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM, semua laluan terhalang manakala aliran trafik sesak di kedua-dua arah. Akibat kejadian itu, semua laluan trafik terjejas. Justru LLM meminta semua pengguna mematuhi segala arahan pegawai yang bertugas di lokasi. Sebagai alternatif, LLM mencadangkan pengguna di Lebuhraya itu menggunakan laluan dari Kuantan susur keluar ke persimpangan Bentong, manakala dari Kuala Lumpur susur keluar ke persimpangan Genting Sempah. Sosial kita dapatkan gambaran kejadian tanah runtuh dan di talian ketika ini Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bentong Encik Zainal Abidin Noncik. Hello. Encik Zainal, jika sudah bersedia di talian, mungkin boleh berikan gambaran kejadian tanah runtuh di lokasi ketika ini. Hello. Ya. Hello. Ya, Tuan Zainal dengar ya? Saya dengar. Ya, mungkin boleh berikan gambaran kejadian tanah runtuh di lokasi ketika ini. Sekarang kejadian tanah runtuh yang berlaku di menghala ke KL daripada Bentong ke KL akibatkan laluan sesak di kedua-dua arah lah. Kerana tanah yang runtuh tu telah berada di atas jalan dan mengakibatkan pengguna-pengguna Lebuhraya tak boleh menggunakan jalan. Dan setakat ini perbincangan dengan Lembaga Lebuhraya untuk
mengaktifkan satu lorong untuk laluan kecemasan telah mula dibuka oleh pihak raya lah. Baik, visual yang kami terima ketika ini merupakan visual yang diambil daripada telefon bimbit. Mungkin itu situasinya ketika ini atau bagaimana, Tuan Zainal? Lebih kurang itulah. Situasi dia macam itulah. Macam mana pun saya tak dapat tentang masa perangkap atau jumlah yang ni saya pun tak dapat pastikan lagi kerana masih lagi kita menjalankan kerja-kerja survey dan juga kerja-kerja seterusnya lah. Dan Tuan Zainal, kami juga difahamkan keadaan trafik ketika ini di sekitar kawasan kejadian itu juga agak sesak, ya. Nasihat kepada pengguna jalan raya, Tuan. Saya memang kelaluan terlalu sesak di kedua-dua arah. Dan juga jalan lama Bentong KL pun sesak. Kerana difahamkan ada banjir, air lalu banjir di atas jalan di sekitar kawasan Nak Mahala Kelentang. Baik, terima kasih Tuan Zainal, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bentong. Kita akan berhubung dari semasa ke semasa jika ada perkembangan terkini. Terima kasih sekali lagi. Baik. Kita ke perkembangan seterusnya. Sebuah bas rapid KL terbakar di Jalan Tropicana Selatan Petaling Jaya hari ini. Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Damansara Mustada Silong berkata kejadian berlaku 7.30 pagi ketika kira-kira 20 penumpang berada di dalam bas. Kejadian berlaku di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Tropicana Selatan. Kesemua penumpang bagaimanapun selamat. Ia melibatkan bas Rapid KL laluan T622 stesen LRT Kelana Jaya ke Taman Mayang Mas. Menurutnya, kebakaran bermula di bahagian enjin sebelum merebak ke bahagian lain. Namun, kebakaran dapat dikawal 20 minit kemudian. Seorang lelaki maut selepas tercampak dari jambatan Pulau Pinang awal pagi tadi setelah kenderaan yang dinaikinya terbabit dalam kemalangan. Semasa kejadian, kira-kira pukul 5 pagi itu, mangsa yang berusia 30-an menaiki kereta bersama 4 rakannya. Difahamkan kenderaan jenis Proton Iswara berkenaan hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar tembok jambatan di bahagian kiri. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Perai, Penguasa Bomba Kanan 2 Nasir Idris berkata, mangsa dipercayai duduk di tempat penumpang hadapan tercampak dari atas jambatan setinggi 5 meter. Mayat mangsa dijumpai di kawasan tanah berdekatan laluan pusingan U di bawah jambatan itu. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 4 lagi rakannya hanya cedera ringan. Dan ini pula susulan seorang lelaki mengalami cedera parah pada bahagian bahu dan leher kanan selepas ditembak di hadapan rumahnya di Bukit Merah, Perkhidmatan Pauh bulan lalu. 3 suspek warga tempatan termasuk seorang wanita yang dipercayai terlibat dengan kes itu berjaya diberkas polis. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Datuk Muhammad Zakaria Ahmad berkata kesemua suspek yang berusia antara 25 hingga 35 tahun diberkas di 2 kawasan berasingan iaitu Nibung Tebal dan Kepala Batas pada 3 November dan semalam. Hasil tangkapan, pihaknya turut merampas 2 pucuk pistol serta 12 butir peluru yang disorokkan di dalam kusyen dan almari. Mangsa telah membuat komen terhadap suspek yang pertama kita tangkap itu disebabkan oleh berlakunya kes ugutan ke atas rakan pekerja di Kelang Perabot di kawasan berhampiran, di mana pekerja yang diugut ini telah dipukul dan juga diugut sebilangan wang rampasan lah, wang tebusan lah. Jadi ekoran daripada tersebut maklumat telah sampai ke pengetahuan pengadu dan pengadu ini cuba menyiasat untuk mendapatkan butiran dan perkara ini telah diketahui oleh suspek menyebabkan suspek bertindak untuk menutup mulut mangsa. Tangkapan berkenaan telah menyelesaikan kes terbabit berikutan kesemua suspek yang ditahan disahkan terlibat dalam kejadian itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan, Seksyen 8 Nata Senjata Api dan Seksyen 8A kerana memiliki peluru secara tidak sah. 2 daripada suspek turut mempunyai rekod jenayah lampau.
Pada 8 Oktober lalu, mangsa seorang pekerja kilang perabot yang berusia 27 tahun ditembak seorang lelaki sehingga menembusi bahu dan leher dan menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Mangsa sebelum itu diekori seorang lelaki yang turut menunggang motosikal. Perdana Menteri melahirkan rasa puas hati dengan perkembangan projek laluan Mass Rapid Transit MRT setakat ini dan ia diyakini dapat mencapai sasaran untuk beroperasi akhir tahun depan. Datuk Seri Najib turun padang meninjau sendiri lokasi projek di depo tren MRT yang dibina oleh Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd di Sungai Buloh petang tadi. Menurut Datuk Seri Najib, 35 buah lagi kereta api dijangka bakal diterima menjelang pertengahan tahun hadapan bagi menambah jumlah sedia ada. Setakat ini 19 buah. Apa yang kita telah rancangkan selama ini, hari ini nampak menjadi kenyataan. Dengan ini maka sasaran kita supaya MRT line pertama beroperasi akhir tahun hadapan insya-Allah dapat dipenuhi. Kereta api yang dipasang sepenuhnya oleh syarikat tempatan itu juga bakal membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda yang berkelulusan serta berpengalaman dalam bidang berkaitan. Sehingga 30 September lalu, tahap kemajuan keseluruhan laluan Sungai Buloh Kajang mencapai 72.25%. Operasi fasa pertama bagi laluan berkenaan antara stesen Sungai Buloh hingga stesen Semantan akan bermula pada Disember tahun depan. Lawatan Perdana Menteri itu merupakan sebahagian daripada sokongan berterusan beliau terhadap projek MRT Lembah Kelang dan bagi memastikan projek tersebut berlangsung seperti yang dijadualkan dan menepati sasaran operasi sepenuhnya pada Julai 2017. Pertumbuhan keluaran dalam negara khas KDNK Malaysia bagi suku ketiga tahun ini dijangka perlahan pada 4.4% berbanding 4.9% yang dicatatkan pada suku kedua 2015. Jangkaan itu dibuat RHB Research dalam satu nota penyelidikannya. Firma penyelidikan itu berkata secara keseluruhannya aktiviti perindustrian naik sedikit pada suku ketiga berbanding suku kedua. Ia disokong ekspor kukuh, elektrik dan elektronik dan ekspor-ekspor lain memandangkan penurunan nilai ringgit. Bagaimanapun, pengguna dan perniagaan dijangka kekal berhati-hati seperti yang ditunjukkan oleh penurunan berterusan dalam aktiviti perkhidmatan serta pembuatan berorientasikan domestik. Namun, RHB Research tetap yakin pertumbuhan ekonomi negara akan kekal berterusan tahun ini sehingga 2016 meskipun ekonomi global mencabar. $37 syarikat tempatan telah disenarai pendek untuk membekalkan produk serta perkhidmatan mereka dalam projek pembangunan Battersea di London. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Matrik, Datuk Zulkifli Mahmud, syarikat-syarikat tempatan ini melalui proses pemilihan yang ketat bagi memastikan produk dan perkhidmatan ditawarkan menepati kualiti antarabangsa. I believe after this, more than this will add into the list and success story at the moment only Kim Grass who supply the tiles to Battersea, but other companies they are finalizing in terms of the specification, in terms of pricing, and we hope after this seminar more companies will maybe not today will come forward or will get some orders from the Battersea team. Datuk Zulkifli bercakap demikian pada seminar kerjasama dengan syarikat pembangunan stesen janakuasa Battersea di Kuala Lumpur. Projek yang dibangunkan konsortium yang terdiri daripada 3 syarikat Malaysia iaitu Saint Darby Property Berhad, SP Setia Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menawarkan pelbagai peluang bagi syarikat tempatan. Justru beliau menggesa lebih banyak kontraktor dan pembekal bahan binaan tempatan untuk menyertai projek tersebut. Setakat ini, fasa pertama projek pembangunan Battersea telah 70% siap dan keseluruhan projek yang mempunyai nilai pembangunan kasar GDV sebanyak 40 bilion ringgit dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2026. Tabung Haji Travel TH Travel telah memeterai perjanjian sewaan pesawat
A380 dengan Malaysia Airlines Berhad MAB bagi membawa jemaah umrah. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Travel, Datuk Yasmin Muhammad Yazid berkata 57 penerbangan sewa khas MAB dijadual berlepas ke Madinah dan Jeddah bermula 19 November ini hingga 24 April tahun depan. Jelasnya setiap pesawat boleh memuatkan sehingga 490 jemaah umrah. Tahun ini adalah tahun yang kelima Tabung Haji Travel menjalankan atau berusaha dengan pihak penerbangan untuk penerbangan charter ini. Boleh dikatakan tahun 2014-37 Hijrah umrah punya musim umrah ini boleh dikatakan usaha sama kami dengan pihak Malaysia Airlines Berhad ni adalah boleh dikatakan kontrak yang terbesar lah sejak 55 tahun kebelakangan ini. Dalam pada itu, Datuk Yasmin menjelaskan sejak 2012 permintaan bagi mengerjakan umrah di bawah pakej Tabung Haji Travel semakin meningkat. Untuk musim umrah tahun ini sahaja 90% tempat telah ditempah dengan melibatkan 35 penerbangan setiap hari. Lazimnya apabila sesebuah keluarga ditimpa kesusahan sudah pasti mengharapkan bantuan dari mana-mana pihak, tapi lain pula ceritanya di Durian Tunggal, Melaka. Sebuah keluarga yang hidup dalam kedaifan hanya duduk di pondok usang di bahu jalan. Tidak mahu dipindahkan walaupun ditawarkan ke kawasan yang lebih jauh selesa dari kehidupan sekarang. Wartawan Samad Majid mendekati keluarga ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah yang terjadi kepada seluruh kerabat kerja di Dun Durian Tunggal ini. Sejak 2010 lagi, mereka berusaha memujuk ketua keluarga ini untuk berpindah ke taman perumahan yang akan memberi keselesaan kepada keluarga ini, namun masih lagi tidak berjaya. Keluarga yang terdiri daripada Azmi Hashim 54 tahun, Norsyah Putih 52 tahun serta 5 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan sanggup untuk tinggal di rumah ini yang serba daif. Azmi yang tidak berpendapatan tetap berasa selesa dengan kehidupan sebegini dari dipindahkan ke mana-mana tempat yang lebih selesa. Namun, lain pula luahan isterinya. Itulah masalah saya, bukan saya tak nak terima bantuan yang segala kerajaan bagi. Masalah saya pada suami saya. Suami saya pun tak tahu macam mana pemikiran dia. Dia cukup selesa duduk sini. Bukan saya tak nak pindah, saya nak pindah. Lebih malang lagi, kawasan tanah yang diduduki keluarga ini merupakan tanah rizab projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus akan merobohkan pondok mereka dalam masa terdekat. Bagaimana dengan nasib keluarga Azmi selepas ini? Saya mengharapkan bapa saya Azmi bin Hashim merubah fikiran untuk pindah lah. Saya memang mengharapkan bapa saya Azmi bin Hashim untuk pindah rumah untuk masa depan saya juga. Pun kita dah berhubung dengan ketua keluarganya Cik Azmi dan Puan Norsyah sejak tahun 2010 dan kita menasihatkannya supaya berpindah ke kawasan perumahan ataupun perkampungan yang lebih tersusun dan teratur dari sudut kehidupan. Namun beliau enggan. Hanya sempat pindah dalam tempoh 8 bulan ke Taman Merdeka, difahamkan bulan Januari yang lepas kembali balik ke tempat asal. Kawasan ini adalah kawasan milik pihak PLAS dan pihak PLAS pun dalam tempoh terdekat ini akan membuat penguatkuasaan untuk mengosongkan kawasan ini. Jadi saya sekali lagi lah hadir ni buat kali yang keempat ke kelima ni bertemu keluarga ni. Saya ingin menasihatkan supaya ikutlah pandangan ataupun nasihat yang saya serta kepimpinan JKKK Cik Alim bin Daud untuk berpindah ke tempat yang baru. Bahkan pengurusi JK Cik Alim Daud pun dah menawarkan untuk menduduki rumahnya yang kosong untuk menjadi satu kawasan untuk beliau duduk di tempat yang baru yang lebih selesa lah. Kisah keluarga ini telah diviralkan di media sosial baru-baru ini menyatakan keluarga ini tidak dibantu sama sekali tidak benar. Ini kerana pihak bertanggungjawab telah beberapa kali berbincang dengan keluarga ini, namun keputusan perbincangan masih lagi menemui jalan buntu. Diharap keluarga Azmi akan dapat menikmati keselesaan dengan keputusan yang bakal dibuat nanti demi untuk masa depan keluarga yang lebih baik. Samad Majid melaporkan untuk Berita RTM.
Menjelang pertemuan Malaysia dan Palestin esok, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar optimis pasukan Harimau Malaya mampu mencipta keputusan positif dalam perlawanan itu nanti. Walaupun mengakui peluang untuk Malaysia mara ke pusingan seterusnya agak samar, namun beliau mengharapkan komitmen sepenuhnya daripada barisan yang akan diturunkan esok. Saya harap dapat keputusan yang baiklah ya, sebab banyak tekanan yang diberi kepada pasukan kita. Tapi persiapan semua berjalan dengan baik dan saya hanya mengikuti melalui media. We give them a chance. Hopefully they can get a good result. Malaysia kini menghuni tangga keempat daripada 5 pasukan dalam kumpulan A. Bagaimanapun, jika berjaya mencatat kemenangan, Malaysia mampu memintas Palestin untuk berada di kedudukan ketiga kumpulan A. Perlawanan Malaysia bertemu Palestin akan berlangsung di Stadium Amman, Jordan, jam 10 malam waktu tempatan. Dalam pada itu, persoalan berkenaan penganjur baharu kejohanan berbasikal berprestij Letua di Langkawi LTDL bagi edisi 2016 bakal terungkai esok. Khairi berharap penganjur yang dilantik akan memanfaatkan sepenuhnya geran antara RM10 juta sehingga RM12 juta dengan sebaik mungkin. Khairi Jamaluddin Abu Bakar memberi jaminan syarikat yang dilantik adalah mereka yang memiliki pengalaman luas dalam penganjuran jelajah berbasikal seperti LTDL yang diiktiraf Persekutuan Berbasikal Antarabangsa UCI. Antara prasyarat lain, Khairi turut menetapkan syarikat yang dilantik mempunyai keupayaan menarik banyak penajaan bagi mengelak kebergantungan penuh kepada geran kerajaan. Saya suka melihat penganjur yang bukan hanya dapat menjaga aspek penganjuran tetapi dapat membawa kepercayaan daripada pihak lain terutamanya sektor swasta untuk turut melabur dalam sukan tersebut. Khairi ditemui dalam Majlis Simposium Seni Kebangsaan 2015. Waktu semakin hampir buat pasukan Liga Bola Sepak Malaysia untuk mencari pemain terbaik dalam membentuk pasukan mantap bagi menghadapi saingan musim baru tahun depan. Lembaga Pengarah Bola Sepak Malaysia LLP telah memutuskan tarikh tempoh pendaftaran pemain bagi Liga Super dan Liga Premier 2016 diselaraskan dengan ketetapan FIFA, peraturan status dan perpindahan pemain. Tempoh jendela perpindahan pemain bagi Liga Super dan Liga Premier 2016 dibahagikan kepada tarikh jendela perpindahan iaitu tempoh pertama pada 23 November sehingga 14 Februari 2016 sebelum jam 12 tengah hari bagi pemain tempatan dan pemain import atau asing. Jendela perpindahan kedua adalah pada 20 Jun sehingga 15 Julai 2016 sebelum jam 11.59 malam juga meliputi pemain tempatan dan asing. Setelah 10 tahun menjadi penaja utama kejohanan golf terbuka Malaysia, syarikat perbankan terkemuka negara Maybank hari ini mengumumkan penganjuran kejohanannya sendiri di Kendali Kejohanan Golf Maybank Malaysia 2016 KGMM 2016. Pengurusi Maybank, Tan Sri Megat Zaharuddin Megat Muhammad Noor menjelaskan kejohanan ini akan menjadi salah satu kejohanan utama di Malaysia apabila ia turut diiktiraf Jelajah Eropah dan Asia, Jelajah PGM dan Persatuan Pemain Golf Profesional Malaysia PGAM. Perkara ini diakui sendiri Ketua Pegawai Operasi Jelajah Eropah, Keith Waters. From the European Tour's point of view, we would have a scheduling program in trying to fit in another tournament in Malaysia. We already have the challenge in finding a suitable date for the Eurasia Cup, the match between Europe and Asia, which will take place next January. There's only just over a month between the two events. They are very different events, and the Eurasia Cup only happens every other year. But finding a suitable date for another tournament in Malaysia, not impacting on Maybank's championships. Edisi pertama KGMM akan berlangsung dari 18 Februari
hingga 21 Februari 2016 di Klub Golf Diraja Selangor. RSGC Kuala Lumpur menawarkan hadiah keseluruhan bernilai lebih 12 juta ringgit. Lebih menarik, 13 slot disediakan buat pemain tempatan yang akan beraksi bersama dengan 67 pemain terbaik jelajah Eropah dan Asia yang layak beraksi secara automatik. Manakala 5 slot turut disediakan untuk pemain profesional Asia Tenggara berdasarkan ranking jelajah Asia, seorang pemain jelajah Amerika Utara Tengah Mina, 2 pemain bukan di bawah kalender jelajah Eropah dan Asia dan seorang pemain amatur terbaik Asia Pasifik. Antara nama besar yang mengesahkan penyertaan adalah pemain ranking ke-13 dunia Lois Oosthuizen dan pemain ranking ke-26 dunia Martin Kema. Tan Sri Megat Zaharuddin ditemui ketika pengumuman kejohanan di Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Maybank Tan Sri Megat Zaharuddin Megat Mohamad Noor menjelaskan pihaknya sedikit kecewa kerana tidak berjaya mencapai kata sepakat dengan Persatuan Golf Malaysia PGM untuk meneruskan kerjasama menganjurkan kejohanan golf terbuka Malaysia. Ini kerana kejohanan terbuka Malaysia memiliki auranya tersendiri yang telah mencapai usia lebih 50 tahun. Sebelum ini, keputusan penarikan diri selaku penaja terpaksa dibuat kerana PGM gagal memuktamadkan tarikh kejohanan dan tiada jaminan kehadiran pemain terbaik jelajah Eropah dan Asia. Baginya, kehadiran pemain daripada 2 jelajah berkenaan sememangnya penting dalam mengekalkan prestij kejohanan. Now, our success with these 2 tours built up over the last 10 years through the Maybank Malaysian Open has been tremendous. And we wanted that to continue. And if there's no assurance that they will be involved, then we say, okay, then we'll find our own arrangements to make that happen. 14 tahun kempunan pingat sukan C, Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA mula merencana program lebih baik untuk kembali bangkit dalam saingan Asia Tenggara itu. Sasaran utama pastinya kembali mendapatkan pingat di Sukan C 2017 di gelanggang sendiri di Kuala Lumpur. Timbalan Presiden MAVA Hanif Basri Abdul Rahman berkata, untuk permulaan, kejohanan terbuka bola tampar kebangsaan 2015 akan menjadi medan mencungkil bakat-bakat baharu untuk digabungkan dengan pemain sedia ada bagi memantapkan lagi pasukan. Selain itu, MAVA turut merancang program jangka panjang sehingga Sukan C 2017 bagi menyediakan pasukan lebih baik untuk berhadapan pasukan-pasukan hebat terutamanya negara jiran Thailand. So kita dah rancangkan ada 2 exposure match untuk tahun depan. Itu yang di bawah sanction Asia Volleyball Competition. Satu di Myanmar dan satu lagi mungkin di India. So itu mungkin agak satu pertandingan yang agak tinggi levelnya. So itu boleh memberi sedikit pendedahan kepada pemain. Saya ingat itu. Dan kita juga telah mengaturkan beberapa perlawanan internasional. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat adalah pada 2001 ketika Kuala Lumpur turut menjadi tuan rumah Sukan C. Beliau berkata demikian pada sidang media kejohanan bola tampar terbuka kebangsaan 2015 di Kuala Lumpur. Sebanyak 6 pasukan lelaki mengambil bahagian dalam acara ini. Kejohanan akan berlangsung dari 19 hingga November ini di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor. Turut diadakan kejohanan bola tampar terbuka kebangsaan bawah 16 tahun yang berlangsung dari 26 hingga 30 November di Universiti Malaysia Terengganu UMT Gong Badak, Terengganu. Baiklah, paparan sukan itu mengakhiri Nasional 8 edisi 11 November. Dengan itu, terima kasih kerana bersama kami sejak sejam yang lepas dan salam sehati sejiwa.